Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya sambungkan cerita saya semasa bekerja di sebuah kilang di negeri Selangor. Saya kerja di situ kira agak lama juga lah, sampai 9 tahun 9 bulan. Nak kerja di situ semangat kena kuat, kena ada kesabaran. Mula-mula saya bekerja kena confirm lah kerja tu 3 bulan tu, tak boleh cuti, tak boleh MC, tak boleh lambat kerja. Lepas tu barulah confirm dalam jawatan yang kita pegang tu. Ya, apa yang seronok je bila ada confirm tu, kami kena bagi duit RM150 oleh syarikat. Sebelum tu dia nak bagi 200, jadi masa sampai itu dia bagikan RM50. Bila ada confirm itu dia bagi lagi RM150. Banyak tu banyak tu RM150 dia bagi. Jadi RM150 kira macam hati senang lah. Semangat untuk bekerja pun semakin kuat sekali masa tu. Yang nak berhenti pun tak jadi nak berhenti, sambung lagi kerja balik dengan cuaca yang dengan suhu yang agak panas itu. Gaji masa itu pun dibayar agak kira besar lah, gaji RM550 sebulan, campur dengan allowance semua dapat ada dalam RM800. Yang seronoknya kerja situ dia bayar bonus tahunan 2 kali gaji 1 bulan. Kira okey lah tu. Dan mula-mula saya masuk di situ, saya hampir give up, kerana dalam kilang itu dia kilang yang memasak pasir laut menjadi kaca. Pasir laut ni nak dimasak menjadi kaca, suhu dia 1800 derajat, panas tu. Jadi orang yang kerja di dalam dia kena pakai safety. Kalau bahagian masak pasir tu, dia orang bagi tahu saya, muka semua kena tutup dengan baju keselamatan dia pada suhu 1800. 30 minit pergi buat apa-apa yang patut maintenance dekat mesin itu, 30 minit baju dalam dia tu yang dia pakai itu semua akan jadi basah, macam orang mandi lah. Bayangkan begitu tebal baju dia pakai itu, baju semua basah sampai luar basah. Macam tu lah kerja itu bahagian memasak, belum lagi pindah ke tempat lain. Tapi tempat memasak ni, pasir ni, itu tempat yang paling panas sekali. Mereka kata saya punya bahagian masa tu bahagian production, barang yang sudah siap. Saya punya bahagian kerja ni iaitu kaca TV bahagian belakang. Kaca TV bahagian belakang ni, kalau dia dah siap masak tu daripada luar, daripada belakang tu, bahagian depan kaca TV tu dia akan masuk satu lagi dalam mesin. Mesin itu dia ada satu meja bulat lah yang besi tu. Dia masak, dia masuk dalam situ, dia akan geser lah, dia akan grind bahagian depan tu mengikut spek dia. Dia grind dalam tebal besi, dan dia ada campur air, ada campuran pasir lagi daripada Jepun yang dipanggil abrasive. Maka dia kikis lah di atas tebal itu sampai siap satu pusingan tu. Jadi spek bahagian depannya tu dia akan sudah ada kesan kikisan, jadi baru boleh cantum dengan kaca TV bahagian depan itu. Masa itu pelanggan yang paling dekat dengan kami iaitu National Panasonic Matsushita. National Panasonic itu yang paling dekat sekali pelanggan kami. Pelanggan yang paling jauh kadang-kadang sampai ada Singapura, ada pergi ke China, ada India. Lepas tu saya kerja situ, saya hampir give up kerana
kena kerja pagi, 2 hari petang, 2 hari malam, mengantuk pula, dan cuaca terlalu panas masa tu. Ini membuatkan saya hampir-hampir give up, tapi tak juga give up lagi. Sebabnya bila hari cuti kami pergi berjalan ke bandar Kuala Lumpur, tengok dekat Kuala Lumpur, hilanglah bosan. Yang seronoknya dekat situ, saya dah mula pergilah ke negeri-negeri dekat Tanah Melayu tu, daripada Johor sampailah ke Kelantan, Melaka, semua tu dah kita sapu. Satu negeri yang saya tidak pernah masuk dekat Tanah Melayu ni, Perlis saja satu saja pernah masuk lagi. Yang lain tu daripada utara ke selatan saya sudah pergi semua, tapi negeri Perlis saya tak pernah pergi lagi lah. Mungkin tak tahu kenapa saya tak dapat pergi. Itu yang seronok ya. Kalau dah lagi bab tu, saya pergi jalan-jalan. Dekat situ lah saya nampak lumba motor paling banyak. Dekat Penang masa tu. Dekat Penang saya pergi tahun 2003. Saya bersama dengan abang saya. Malam tahun baru kami keluar. Jadi dekat situ lah saya nampak banyak amat motor. Lepas tu jumpa orang India, jumpa orang Cina. Saya pun tak kenal mereka. Tiba-tiba dia cakap, "Hey kawan, Happy New Year, Happy New Year." Senang hati lah. Jadi saya pun cakap je lah, Happy New Year, Happy New Year. Dekat Penang ni, saya mungkin masa tu rambut saya pun masih banyak. Bukan macam sekarang ni dah botak. Dulu rambut saya banyak lagi sampai panjang ke bahu sini. Saya masuk ke dalam satu kedai tu. Ada setengah orang dekat situ, orang Cina. Dia bawa saya cakap Cina. Dia bawa cakap Cina lah, nak beli apa dia cakap macam tu. Saya cakap saya bukan orang Cina. Dia pun balas dalam bahasa Melayu. Terus jadi cakap Melayu lah kami. Itu yang rasa macam kelainan sedikit dekat Penang tu. Orang bawa saya cakap Cina. Lagi satu, bila dah sampai rasa boring nak buat kerja tu, mulalah kami nak pergi buat rombongan jalan-jalan. Nak pergi Melaka, nak pergi Johor, jalan-jalan. Antara tempat yang menarik yang saya pernah pergi dekat situ, negeri Melaka memang habislah. Pergi ke kota bersejarah tu, pergi Formosa, lepas tu pergi Sunway Pyramid dekat Petaling Jaya tu, habis. Itu puncak utama saya masih boleh bertahan dekat situ, kerana asal sampai masa bosan kita jalan-jalan. Jadi tak tinggallah kerja tu. Jadi bermula daripada saya kosong, tak ada apa-apa benda yang saya tahu nak buat. Tak ada lesen kereta, saya ambil lesen kereta. Tak ada kereta, saya beli. Dan yang paling saya tak lupa, seorang kawan ni dia ajak saya beli rumah flat tu lah. Yang rumah flat kosan dahaga 40,000 tu. Masa tu tahun 2002 tak silap saya. Saya pun tak pandai nak buat pinjaman bank ni macam mana. Jadi saya tanya dengan kawan, harga rumah 40,000 ni macam mana kita nak bayar? Dia kata kita buat pinjaman bank. Jadi saya pun belilah, booking satu rumah di tempat situ. Belilah rumah tu bermula tahun 2002. Itu adalah tahun 2002 ni, tak silap saya, itulah tahun yang terakhir kerajaan buat rumah kos rendah pada harga 40 hingga 45,000. Itulah paling terakhir sekali rumah tu. Jadi saya ikutlah beli rumah satu business trip dekat Fujian, China. Masa kami pergi dekat China tu, sebelum pergi, saya pun belilah barang-barang apa yang patut, macam makanan ikan sardin, saya beli Maggi, apa lagi tu banyak makanan saya beli. Satu beg tu penuh dengan makanan. Kami business trip pergi China, nak cek barang ada masalah kata mereka. Kami pergilah masa tu tahun 2004. Tahun 2004 tsunami dekat Aceh. Bermakna tahun 2004
2004 masuk tahun 2005 saya dekat China, Fujian sana, dekat Fujian. Kami nak pergi kilang tu, kilang nak servis customer ni, nampaklah dekat situ orang-orang Cina yang bekerja, yang kerja dengan kami kebanyakannya memang tak boleh cakap Inggeris pun mungkin dalam 4-5 orang sahaja. Dan dekat Fujian ini memang ramai orang Cina ya. Memang rakyat dia memang padat. Dekat bandar tu, dia nak jalan satu hala tu untuk satu laluan lah. Yang ke sebelah lagi pula, sebelah yang raya lagi untuk satu laluan. Ramai rakyat dia. Dari segi makanan dekat China, ada banyak orang Islam lah dekat Fujian ini. Makanan orang Islam, ada restoran dia dekat situ, ada letak papan tanda dekat situ. Yang saya rasa kelakar masa tu, yang kawan kami ini dia balik, dia tak tahan, mungkin sebab sejuk lah. Datang lagi satu tim nak cover kami punya kerja tu. Lepas tu saya nampak seorang kawan ni, dia pergi ala-ala macam orang putih lah dekat tempat kita tu. Dia sampai situ, dia pakai baju kemeja anti dengan seluar pendek sampai lutut. So dia kata orang Cina tu ketawa tengok dia. Dia pun dah menggeltar dekat situ. Baru sampai musim sejuk bulan 12. Dia menggeltar lah dekat situ, tahan kesejukan. Bayangkan daripada airport sampailah ke bandar tu, dia tahan sejuk. Jadi kami pun turun ke bawah, beli jaket untuk dia. So dan dia masa tu dekat situ restoran orang Cina memang ramai, yang Muslim punya. Dan kami biasa makan nasi goreng, apa lagi, banyak makan daging kambing lah. Dekat negara China ni, dekat negara yang kawasan yang beriklim sejuk ni, kalau setakat kata nak jual daging tu, jual daging kambing tu, dia gantung dia dekat luar pasar dia tu, sebab cuaca sejuk, tak ada lalat langsung. Itu yang saya pernah nampak dekat situ. Perkenalkan diri, nama dia Ismail nama dia. Lepas tu dia tulis dalam huruf Jawi. Dia bagi saya, dia suruh baca. Saya tengoklah nama tu Ismail. Dia kata ini nama kamu ni Ismail. Saya tunjuk dia terus Ismail. Dia kata ya, kamu pandai baca. Lepas itu dia bagi tengok lagi kami, mereka tak baca ABC. Dia kata ABC ni Amerika. Masa tu ada seorang budak kecil lagi dekat situ, yang nama dia, saya ingat nama dia Zulmani. Dia sikit-sikit boleh cakap orang putih lah. Rasa seronok juga masa dekat China hari tu, sebab ada orang kawan kami bercakap. Yang tak seronok dia, saya nak beli ubi bakar dekat makcik tu. Bila saya tidak tahu berapa harga ubi bakar ni, saya tunjuk ada kalkulator tu berapa dekat sini. Dia ambil kalkulator tadi, dia tolak, dia kata bayar sekarang. Saya dah ambil ubi bakar tu bersama rakan-rakan saya. And then saya bagi dia masa tu 15 yen kah. 15 yen ni dalam duit kita Malaysia dalam RM7.5 ataupun RM7 macam tu. Itulah harga dia. So saya bagi, masa saya nak buka dompet tu, makcik tu ambil semua duit saya. Nasib tak banyak lah masa tu duit saya tu, cuma dalam 50 yen ke masa tu. Yang lain tu saya simpan dalam poket, poket depan saya tu. Saya tak simpan dalam dompet, sebab kalau dompet jatuh, habis semua, tak ada harapan langsung. Masa tu pertukaran mata wang masih kira-kira dalam RM50 duit kita, dekat China jadi 100 yen macam tu. Jadi masa dekat situ kami pun shopping lah, beli apa yang patut. Kira seronok juga kalau melancong ke China ni.
sebab makanan dia murah. Tapi dari hal yang kita ditipu ni, memang tak akan lari, memang kena tipu dengan dia orang. Ada je yang kena tipu dia. Makanan harga 1 yen, kadang-kadang dia jual 5 yen. Itulah masalahnya. So sampai tahun baru kami tak perasan kenapa tak ada sambutan dekat situ. Rupa-rupanya dekat Aceh ada tsunami, jadi mereka kata sebagai satu penghormatan, mereka tak sambut lah masa tu. Tak sambut tahun baru. Sampai masa kami balik tu, dekat airport kena lagi tipu dengan pelayan kedai tu. Dia pandai, dia panggil kami, dia kata, sir, here, smoking here. Patah lagi kami pun pergilah duduk dekat kursi tu, sambil rakan-rakan yang lain ni ada yang minum teh China tu, dia campur dengan air. Ada yang minum kopi, kemudian dia bagi kami biskut dan kuaci yang semacam biji labu tu, tapi bukan biji labu lah, ada yang kuaci yang macam kacang tu. Kami makan. Bila dah makan sampai masa nak bayar tu, kami tanyalah berapa semua, kira sekali berapa. Sekali dia kira dia punya harga tu 350 yen dia cas. Kami cuma minum teh sahaja. Dia tulislah dalam kertas tu, inilah harga dia, 350 yen, bersamaan dengan 4 cawan teh, 1 kopi. Benar-benar 4 cawan lah kami ambil. Lepas tu dengan 1 mangkuk kuaci yang macam kacang tu, yang besar tu. Saya tak pasti apa nama dia. 350. Cuma ada 6 item kami ambil, semuanya 350. Bermakna kami terpaksa bayar je lah. Antara saya rasa pengalaman yang menyeronokkan pergi business trip dekat China. Okay guys, anda yang belum subscribe channel saya, dipersilakan. Kita berjumpa lagi untuk next cerita akan datang dalam channel saya. Okay, assalamualaikum.